Kawasan tak ada streaming, tak ada fiber, memang masalah nak dapat internet. Jadi korang biasa nampak kan, orang beli satu modem, masukkan SIM card, lepas tu dapat internet. Tapi ini dia, MyEWiFi. Korang tak perlu cari SIM card, tak perlu nak pilih SIM card apa, just plug and play, terus boleh pakai. Sebab MyEWiFi support lebih kurang 5 telco, iaitu Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile dengan Yes 4G. Device ni akan detect line ataupun coverage terbaik dekat kawasan yang korang tinggal tu. Jadi just plug and play, internet stable. Tak payah pening-pening nak pilih SIM card apa lagi, nak plan data apa lagi. MyEWiFi akan selesaikan semua masalah tu. Jadi kepada korang yang nak beli MyEWiFi, boleh check di ruangan description dekat bawah, masuk website tu. Benda ni confirm akan selesaikan masalah korang. Baru-baru ni aku post dekat community channel aku satu post daripada Aman's Network, di mana Wi-Fi 7 bakal menawarkan kelajuan sehingga 33 gigabit per second menjelang 2023. Dekat sini akan ada satu pihak yang akan berfikiran macam ni kan. Internet sekarang baru 5G paling tinggi pun tak semua tempat. Lepas tu kelajuan internet baru 1 gigabit per second, belum sampai 100 gig per second. Nak jumpa 33 gig ni pun belum pastilah, tak tahu lagi berapa tahun. Lepas tu modem yang ada sekarang kebanyakannya Wi-Fi 5, bukan Wi-Fi 6. Dan model-model terbaru adalah Wi-Fi 6. Lepas tu sekarang dia dah cerita tentang Wi-Fi 7. Wi-Fi 6 punya modem dengan internet yang ada dekat market sekarang ni, fiber, 1 gigabit per second dengan Wi-Fi 6 memang kena lah. Jadi aku nampak teknologi ni macam agak cepat. Wi-Fi 7 ni kemunculan dia, kalau ada pun, kalau tahun ni ada, aku rasa dia macam terlalu awal. Tapi tak dinafikan, sebenarnya ada kegunaan lain di sebalik tu. Ini cuma pendapat aku. Akan ada satu pihak yang akan cakap internet tak ada dah, laju mana dia nak pakai Wi-Fi 7, nak develop Wi-Fi 7, nampak macam tak berguna. Okay, memang ada pihak macam ni. Tapi korang kena tahu, ada satu sistem di mana, sistem yang aku tak mahir sangat. Korang pernah dengar tak? Kalau kita ada file-file apa yang kita sayang, kita akan simpan dalam pen drive. Kalau tak cukup besar, kita guna SSD ataupun kita guna hard disk. Zaman sekarang dah popular satu benda yang macam mana dia storage tau. Dia besar macam ni, korang boleh masukkan hard disk 1 tera, 1 tera, 1 tera, jadi 8 tera punya apa kita panggil storage apa Ya Allah, aku lupa lah. Time nak buat video ni aku lupa nama dia. Tak apalah, korang tahu kan, lebih kurang macam tu. Benda ni letak je tepi komputer. Komputer kita tak perlukan storage yang besar-besar. Kita buat kerja dekat handphone ke, masukkan dalam komputer, kita pindah ke dalam satu benda yang dipanggil storage. Storage apa? Macam tadi aku cakap kan, aku lupa nama dia. Synology. Synology tu je nama. Korang ingatlah sendiri, korang bagi tahu dekat ruang komen apa nama dia. Benda ni dia umpama kita boleh anggap dia macam internet juga. Internet yang private internet. Sebab apa? Sebab aku rasa, sebagai contoh lah, let's say kalau sebelum ni ataupun sekarang kita nak satu movie tu, kita kena buka dekat website, kita kena download. Okay, kita download daripada server website tu, masuk ke dalam komputer, masuk ke dalam phone untuk kita layan movie dekat situ. Movie pirate pula tu kan. Jadi kita gunakan benda ni sebagai kita punya server, sebagai kita punya private internet. Sebagai contoh, kita ada apa-apa movie yang kita nak, okay, kita ada dalam handphone, dah download kan. Katakan dah download daripada internet, lepas tu korang tak adalah nak tengok. Jadi korang nak tengok pada masa akan datang. So korang buat apa? Adakah korang nak simpan saja dalam PC, dalam handphone, dan menyebabkan handphone berat, penuh storage dia, nak ambil gambar sampai dah tak boleh, nak ambil video pun tak boleh, komputer sampai sangkut-sangkut sebab storage penuh. Jadi kita gunakan benda tu, pergi letak dekat sini. Apa yang kita ada, movie-movie yang katakan kita nak download, kita tak nak tengok sekarang, kita nak tengok esok malam, lusa, kita nak tengok pada masa akan datang, download banyak-banyak, sumbat dekat sini. Okey, sampai satu masa dikatakan lah kan, kita duduk dekat rumah kan, relax, dekat depan pintu rumah, pakai kerusi malas, tengok handphone, teringat, itu hari movie, itu hari best tu, tengok lah. Kita malas nak bangun-bangun, nak tengok dekat TV ke apa. Kita nak tengok relax santai depan rumah, depan beranda. Jadi kita boleh gunakan handphone kita ni. Movie tu movie apa tajuk dia? ABC. Kita tinggal download dan movie tu dihantar daripada storage kita pergi ke handphone. Waktu tu lah Wi-Fi 6 dengan Wi-Fi 7 ni sangat berguna, sebab dia boleh transfer dengan laju. Tapi bergantung pula dekat ni yang ada kat dalam ni, apa namanya tadi, SSD ataupun hard disk, berapa kelajuan yang dia boleh transfer.
adakah 1 GB per second, 10 GB per second? Kalau Wi-Fi 7 dan Wi-Fi 6 ni laju, dia jadi kelebihan dekat sini. Mungkin one day kita boleh pakai SSD yang generasi ke-5, generasi ke-6 lebih laju. Jadi daripada server kita kan, kita punya private internet ni transfer pergi ke handphone dalam masa 2-3 saat, 10 saat, 1 minit. Kan best kan? Tengah relax-relax, teringat nak tengok movie, download kejap, lepas tu layan tengok movie kan, sambil baring-baring. Nak tengok kat TV, anak tengah tengok PBN, jadi kita tengok dekat handphone kan. Jadi ini satu teknologi yang best juga. Cuma daripada segi internet yang kita guna sekarang ni, Wi-Fi 6 ni boleh terima, tapi Wi-Fi 7 ni nampak overkill, sangat-sangat overkill. Ataupun kita boleh cakap dia bukan overkill lah, dia belum sampai ke zaman dia. Kalau nak diikutkan, internet kita ni kalau laju-laju pun sebenarnya dah cukup untuk kita gunakan, memang dah puas hati. Jadi Wi-Fi 6 ni kalau keluar tahun 2022 ni, aku rasa pendapat aku dia macam satu teknologi yang terlalu awal. Mungkin boleh Wi-Fi 7 ni akan datang lah, tak tahulah lagi 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sebab apa, Wi-Fi 6 ni tak dinafikan Wi-Fi 6 ni memang bagus laju. Cuma korang kena tahu, handphone yang rakyat Malaysia pakai ni kebanyakan yang handphone latest sahaja yang ada Wi-Fi 6. Handphone lama tak ada Wi-Fi 6. Jadi Wi-Fi 7 ni kalau ada dekat Malaysia ni pun kita tak boleh pakai. Kalau sebagai contoh, handphone aku ni, aku pun tak tahu ada Wi-Fi 6 ke tak. Kalau kat rumah aku pakai Wi-Fi 7, dekat mana-mana kan, tempat awam pakai Wi-Fi 7, macam mana aku nak connect dengan handphone yang ada Wi-Fi 6? Dia tak boleh. Jadi Wi-Fi 7 ni bagusnya kalau dia keluar, kita tak cakap lah keluar lagi berapa tahun, nak keluar lagi lewat ataupun keluar lagi awal, at least dia seiring dengan apa yang kita guna. Sebagai contoh, sekarang kita dah mula pindah ke handphone latest yang ada Wi-Fi 6. Jadi biar je lah Wi-Fi 6. Kalau katakan kita dah mula berpindah ke handphone, device komputer, laptop yang ada Wi-Fi 7, jadi Wi-Fi 7 ni ada, memang bagus, memang ngam gila. Sebab dia seiring dengan semua. Macam aku pernah kongsi pada video lepas, internet laju, orang guna overkill hanya untuk gamer saja, nak download game, nak update game. Tapi macam mana dekat rumah ni kan, kita dekat rumah pakai TV box, tengok Netflix 4K. Sedangkan dekat rumah, dekat home, kebanyakan TV belum 4K. Dia macam tu, dia ketidakseiringan. Internet laju tapi kita guna handphone biasa. Nak kata kita download banyak barang, tak juga. Komputer kita just download apa je. Kalau katakan nak tengok YouTube tu dah 4K, dah 8K, internet laju, dia seiring. Sekarang ni orang tengok YouTube, tengok Full HD je dah puas hati. Internet tak payah 1 gig, 10 MB pun dah cukup. Nampak kan dia macam tak seiring, tapi tak ada masalah. Internet laju ni pun kadang best juga sebenarnya. Baguslah dia awalkan teknologi tu. Cuma yang terbaik adalah sekiranya teknologi tu keluar, ekosistem untuk teknologi tu seiring dengan produk ataupun apa yang kita gunakan pada zaman kita ni. Korang rasa macam mana? Adakah Wi-Fi 7 ni terlalu awal, ataupun memang time dia, ataupun mungkin dia kena keluar lagi 10 tahun? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.